Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Chu Bumi. Salam sejahtera kepada semua. Dah banyaklah perkara yang Pak Chu cuba cungkilkan di luar kotak pemikiran kita. Jadi kali ini Pak Chu nak kongsi satu perkara kalau sekiranya bumi kita ni beku ataupun dengan kata lain akan berlakunya satu lagi episod glasier ataupun glasier yang maksimum, ataupun dengan kata lain seluruh dunia ini adalah berlakunya zaman glasier ataupun dengan kata lain musim sejuk, menyebabkan semua air di permukaan bumi kita ni membeku, kecuali kawasan khatulistiwa tu tidaklah. Jadi kawasan-kawasan utara, kawasan selatan dia tu adalah semuanya beku dalam jangka masa yang panjang. Jadi kejadian ini pernah berlaku. Memang dalam masa geologi memang berlaku banyak kali, beberapa kali. Mana ini adalah kita dapat tentukan melalui kajian isotop, ataupun isotop dapat menentukan macam mana perubahan yang berlaku ke atas bumi kita. Jadi kalau sekiranya bumi kita pada masa itu kandungan karbon dioksida adalah rendah, maka akan jadi sejuk. Bumi itu akan jadi sejuk dan kemudian air yang ada di permukaan itu membeku. Yang bekunya bukan air masin, yang bekunya adalah air tawar. Jadi air tawar ni sebenarnya tak banyak di atas permukaan bumi. Cuma dia ada dalam 2.5% sahaja. Dan kemudian 0.9% itu adalah air brackish water ataupun air payau. Dan yang selebih itu adalah air masin. Yang bekunya adalah air tawar. Jadi kita bayangkanlah, walaupun dalam kadar yang sedikit air permukaan ini, mana dengan kata lain sungai, tasik dan sebagainya dah beku. Termasuklah air yang ada di dalam bumi ataupun di bawah permukaan bumi, pada satu tahap dia akan masih lagi beku. Jadi apabila proses pembekuan ini berlaku, apa akan jadi kepada bumi kita? Apa akan jadi pada bumi kita? Bumi kita, dengan kata lain, paras laut kita akan jatuh. Jadi ingin Pak Chu kongsikan apa yang terjadi pada masa Holosin, di mana paras laut kita adalah jatuh sekitar 120 meter di bawah pada paras sekarang ni. Jadi kita bayangkanlah berapa 120 meter ni. Wow. Oh, memang dalam juga, memang jauh juga. Jadi kalau pelari Olimpik 100 meter tu pun dia ambil masa 9 second juga. Tapi ni 120 meter dia punya turunnya paras laut. Jadi kalau turunnya paras laut, apa akan jadi? Akan terdedahlah kawasan Sunda kita ni. Kawasan pentas Sunda kita terdedah. Makna dengan kata lain, kalau dulu kita tengok orang duk cari minyak tu di dalam laut, dekat Malay Basin atau dekat Lembangan Malaya. Tapi kali ni kita dah boleh pergi dengan kereta. Sebabnya paras laut dah turun. Jadi dengan kata lain, dulu dalam lautan, sekarang ni di daratan. Itulah dia punya, dia panggil dia last glacier punya episod. Kalau dulu yang berlaku lebih kurang dalam 12,000 tahun dahulu. Jadi ini adalah fenomena yang dah berlaku ke atas bumi kita. Jadi bumi kita ni adalah merupakan, ataupun cuaca ini adalah merupakan satu cyclic. Dia akan berubah, turun naik dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan akan berlakunya the glacier yang betul-betul ekstensif, dan menyebabkan semua air permukaan itu membeku dan menyebabkan paras laut kita turun secara mendadak. Tetapi turun secara mendadak bukannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak menyentuh, tapi dia akan turun secara berkala. Jadi itulah akibat
akibat daripada sejuk. Tapi sekarang ni semua orang bercakap tentang global warming. Global warming adalah disebabkan greenhouse effect, disebabkan oleh karbon dioksida. Jadi apabila karbon dioksida tinggi, maka ais mencair. Ini tapi kalau kita fikir opposite daripada greenhouse effect, atau dengan kata lain, kita ada pada masa itu karbon dioksidnya rendah, oksigen yang tinggi. Jadi apa akan jadi pada bumi kita? Inilah yang sepatutnya kita fikirkan secara bersama, yang fenomena yang kita tak pasti adakah dia akan berlaku di zaman manusia moden ini. Jadi kita pun tak tahu. Jadi ini merupakan satu persoalan. Tapi dalam geologi memang kita selalu percaya dan kita yakin bahawa the present is the key to the past, ataupun dengan istilah unik dia, kita panggil dia uniformitarianism. The present is the key to the past. Apa yang berlaku hari ini adalah dah berlaku pada masa dahulu. Itu sajalah yang dapat Pak Chu kali ini. Jadi mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi satu maklumat kepada semua. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.